Okey, kita teruskan dengan cos pula ya. Y sama dengan cos X. Okey, macam biasa kita kena buat dia punya paksinya. Okey, paksi X, paksi Y. Okey, kita dah tahu yang X ni adalah untuk sudut ataupun pi. Okey, kali ni saya nak buat untuk pi pula. Okey, kita dah tahu dah 360 bersamaan dengan 2 pi. Jadi kita buat kat sini siap-siap 2 pi. Dan kita tahu bahawa 2 pi ialah 360 dan kita tahu trigonometri ialah lingkaran atau kitaran. Jadi ni mesti ada berapa kuadrat? 4. Bagi 2, bagi lagi 2, dapatlah 4. Okey, so apakah nilai kat sini? Tadi dah bagi 2, bagi 2 ni setengah. 2 bagi 2, 1. 1 dibagi 2 lagi, 1 per 2. Jadi pi per 2. Nak tulis macam ni pun boleh, ataupun 1 per 2 pi pun boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey, saya padam. Saya buat 1 per 2 lah katakan. Okey, apa maksudnya? Nilai di sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini adalah sama. Janjang dia sama. Okey. Baik, ni janjang aritmetik ke janjang geometri? Kat sini kita gunakan sepatutnya pergunaan tu. Okey, maksudnya lah 1 per 2, sini lah 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2. Jadi 1 per 2 campur 1 per 2, 1 per 2 pi campur 1, 2 pi akan dapat 1 pi. Inilah. Okey, ataupun akan dapat 2 per 2 pi itu sama dengan 1 lah. Okey, ini pula 2 per 2 pi campur 1 per 2 pi akan dapat 3 per 2 pi. 3 per 2 pi campur dengan 1 per 2 pi lagi akan dapat 4 per 2 pi. Akan dapat 2 pi. Itu ceritanya Okey, tapi dari segi sudut kita dah tahu dah. Ini 360 bagi 2 ini. Dari segi sudut kita dah tahu dah. Ini 360 bagi 2 180. 180 bagi 2 90. Tengah-tengah 270. Kita dah tahu lah tu kena tahu macam basic lah tu. Okey, saya padam. Okey, kita teruskan. Baik, kita dah tahu tadi sini, jom kita mula. Okey, kita lupa kat sini ialah sifar. Sifar lah, sifar. Okey, kita mulakan cos. So cos sifar. Ceteng 1. Allah, 1 pula. Okey, 1. Letaklah sini 1. Okey, 1. Cet. Okey, seterusnya. Okey, kita dah tahu dah 1 per 2 ni ialah sama juga dengan 90. Sini 180, 270, 360. Okey, mana tadi kalkulator? Teruskan dengan 90. 90. Teng sifar. Okey, dekat sini sifar. Teruskan lagi dengan 180. Teng negatif 1. Okey, maknanya negatif 1. Negatif 1. Okey, teruskan lagi dengan 270. 270 teng sifar. Okey, satu lagi. Mana kalkulator aku? 360. 360 teng 1. Okey, maknanya kat sini ada satu lagi. Okey, 1. Okey, jadi grafnya lakarkan jadi beginilah lebih kurangnya. Okey dah. Tak cantik? Iyalah. Lagi sekali. Tak sampai. Ambil sampai pun. Ambil. Dah, settle. Okey dah.
Jadi jom kita buat sama juga. Sekarang kita ada nilai 1, ada nilai sifar, ada nilai negatif 1. Okey, katakan saya dapat 1. Apakah dia punya tu? Kos berapa? 1, iaitu kos sifar. Ada lagi tak? Ada ni cikgu. Berapa? Kos 360. Dah, settle satu. Ada dua. Ada dua tempat. Sini dan sini settle. Okey, sekarang untuk sifar pula. Aku dapat sifar apa sebenarnya, kos berapa? Kos berapa aku dapat sifar? Kos 90 dengan kos 270. Dan aku ada seorang je yang dapat negatif 1, iaitu kos 180. Okey, settle. Dah. Sekarang kita bayangkan pula, kita ambil separuh pula. Separuh. Separuh. Okey, separuh. Sifar 0.5. Separuh. Sifar 0.5 tapi bawah ni adalah negatif. Okey, so macam mana nak tahu nilai kat sini dekat pasti X ni? Kita kena anti-kan dia. Okey, anti-kan dia. Anti-kan dia iaitu sin negatif 1. Okey. Sin negatif 1 sifar 0.5. Negatif 1 kita dah belajar kan? Dia adalah salingan dia kat bawah. Okey, kuasa negatif 1. Maknanya 1 per kuasa 1. Okey, apa nilainya? Keteng 30. Sorry, saya salah. Mana boleh 30? Mustahil dekat-dekat dengan 90 ni. Apa salah saya? Saya buat sin. Haha. Jawapannya kos lah. Okey, kos. Sifar 0.5. Ceting 60. Okey. So bermaksud sini sampai ke sini sudut ini ialah 60. Okey, boleh? Okey. Dan kita tahu pula jarak antara sini 60 ni sampai ni ialah 30. Jadi jarak ni ke sini ni, senonet ni, ialah 30 darjah. Okey, katakanlah saya bawa balik balik ke bawah. Jarak ini ke sini ni ke sini ni adalah 30 darjah. Okey, ambil ni pula. Okey, settle. Nanti dulu, sabar. Katakan negatif pula. Negatif sifar 0.5. Jejeng 120. Okey. Tapi sebenarnya awak dah tahu dah. Sama juga sebenarnya 120. Kita dah tahu sifar 0.5 ni akan masuk 30. Jadi kat sini ni atas ni, saya tarik balik. Nilainya ialah 30 juga. Jarak kat sini ialah 30 juga. Jarak kat sini ialah 30 juga. Okey dah. Okey, so ayuh kita lihat bagaimana caranya. Okey, kalau aku nak sifar 0.5, aku adalah yang pertama kos, jawapan sekali 60, settle. Yang kedua, aku tarikkan ke sana, tarik bawah. Okey, maknanya dia ke kanan sebanyak 30. Yang ni 270. Okey, jadi 2 cos sama dengan 270 campur dengan 30. Jadi aku dapat cos 300. Okey, dah. Sifar 0.5 settle. Teruskan pula dengan negatif sifar 0.5. Okey, negatif sifar 0.5. So, jawapannya yang kat sini tak ni dah 90. Okey, ada lebih 30. Jadi, jawapannya cos 90 campur 30. Okey, seterusnya ada lagi satu lagi dekat sini. Kat sini 270. Undur 30. Undur tolak. 270 tolak 30. Yang ini akan dapat berapa ni? Cos 120. Ini akan dapat cos 240. Okey, betul atau salah? Jom kita semak.
Okey, pergi calculator, tekan cos 240. Cos 240. Ting, betul kita 5. Cos 120. 120. Ting pun sama juga. Maknanya betul lah tu. Okey dah. Okey. Baik. Bagaimana pula jadi kita nak tahu sebenarnya sudut sukuannya ke berapa? Okey. Cikgu, kenapa tak gunakan yang ini cikgu? Yang sudut rama-rama. Kan sebenarnya boleh guna cikgu sudut rama. Ya betul. Itu yang namanya alternatif. Okey, jom kita cuba buat dia punya pakai sudut sepadan dan kita gunakan sudut tirus dulu. Okey. Saya bahagikan dia kepada 4 kuadran. Warna oranye ni. Okey. Sama je. Tak nak warna hitam. Okey, sini warna hitam. Okey, za 1 2 3 4. Okey, dah settle. Jadi sekuan 1 2 3 4. Jadi aku dah tahu dah. Kalau kita nak buat pada sukuannya ini untuk cos, sukuan pertama positif. Sukuan yang kedua negatif. Sukuan yang ketiga negatif juga. Sukuan yang keempat positif. Okey, dah kita dapat satu kan? Itu dari segi positif negatif. Jadi maksudnya saya bagi contoh, saya nak cari cos 260. Okey, 260 tu berada di mana? Kuadran ketiga. Jadi jawapannya ialah negatif. Okey. So, apa nak buat ni? Okey, menggunakan yang sudut rama tadi. Okey, sudut rama. Okey, ni saya padam. Okey, saya tukar warna hitam lah pula. Okey. Cikgu ni 60 betul cikgu. Kan cikgu belajar kalau dekat sukuan ni, okey. Pada sukuan yang kedua pula, pada sukuan yang kedua ialah 120 kan cikgu. Kenapa ada 90 tambah 30 cikgu? Kenapa tak cikgu tak buat sudut tu sama dengan 180 tolak dengan 60? 120. Kenapa tak buat macam ni? Sama ke tidak? Test lagi. 240 pada sukuan yang ketiga. Sukuan ketiga ialah 180 tambah dengan 60. Dapat 240. Sama juga. Okey, pada sukuan yang keempat, cikgu, sukuan keempat ialah patutnya ialah sudut tu ialah 360 tolakkan dengan sudut 60 itu. Jadi dapat 300. Sama tak? Kan sama. Jadi untuk menyenangkan, kita berikanlah satu formula, iaitu dipanggil formula rama-rama. Tapi konsepnya boleh kita guna banyak-banyak. Boleh guna rama-rama, boleh guna yang ini. Dia tidak menjadi persoalannya. Okey. Jadi ini cos. Tadi kita dah belajar. A cos BX tambah C. Okey, apa tu A? Amplitudenya tadi kita belajar 1. Maknanya ni A-nya sama dengan 1. 1 ke atas, 1 ke bawah. Dan kita bermula daripada sifar. Okey. Sebab apa? C-nya sama dengan sifar. Nanti saya akan tunjukkan apa maksud C. Apakah perbezaan, apakah akan berlakunya perubahan. Ini untuk admit. Saya akan terang mat mode dulu lah. Okey, B pula. Okey. B-nya berapa? B-nya cukup tak 390? Sama 390. Maknanya B-nya sama dengan 1. Nanti saya akan, lepas ni saya akan bagi contoh pula untuk tangent. Barulah kita masukkan dekat yang lain. Yang B-nya 2, B-nya berapa-berapa, A-nya berapa-berapa, C-nya berapa-berapa. Okey, so ini adalah untuk cos.
Jadi adakah lagi menggunakan benda Allah ini? Ya. Cuma kaedah dia. Yang tadi kenapa kita boleh guna je? Sebab tadi dia bermula daripada sin tadi kan. Sin tu di dalam dan bermula sebelah kiri. Ini nak hujung. Tapi kena faham lah. Boleh tak guna cara yang ini? Boleh tak guna cara yang ini? Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Ini boleh, ini pun boleh. Cuma kena faham. Tapi kalau nak senang, guna yang ini. Sebab sin pun guna ni, cos pun guna ni. Okey. Tapi adakah sebenarnya sin boleh buat macam ni juga? Jawapannya boleh. Cuma dia akan melibatkan banyak pemikiran. Ada tolak, ada tambah, ada tolak. Susah. Ya, contoh macam ni. Ini ada 270. Ada tambah tolak balik. Asal guna 90 pula. Tapi bila formula, kau dia dah pattern kan. Sebab tu sebenarnya formula ni adalah di pattern kan. Bukan sebab dia hasil. Bila kita dah pattern, dia akan terhasilnya formula. Okey. Baik, lepas ni saya tunjukkan pula ialah tangent pula. Alright.